Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah masyaallah la yasukul khairullah. Bismillah masyaallah la yasifu su'illallah. Bismillah masyaallah ma kana bikum min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من لساننا ويفقهوا قولنا نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير ونفع والانتفاع والافادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ودعاء الى الهدى ودلالة على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه سبحانه وتعالى اما بعد. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat sekali lagi bersama-sama di dalam majlis ilmu untuk kita membaca daripada kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili Al-Indonesia. Ya, pada hari ini kita akan sambung semula di dalam bab yang seterusnya, iaitu pada fasal yang ke-6 dan juga fasal yang ke-7. Jadi dihimpunkan dua fasal di dalam ni, iaitu pada menyatakan dua tangan dan dua kaki. Jadi dihimpunkan. Jadi disamakan dalam satu fasal pada menyatakan tangan dan juga kedua kaki. Dan sebelum ni kita dah habis daripada fasal yang menceritakan tentang daripada menyatakan faraj, iaitu kemaluan. Jadi pada hari ini kita akan sambung semula di dalam fasal yang baru, iaitu menyatakan dua tangan dan dua kaki. Apakah faedah dan juga apakah kegunaan untuk orang-orang yang beriman ni di antara anggota-anggotanya, iaitu dua tangan dan juga dua kaki, apakah yang patut dilakukan dan apakah yang patut ditinggalkan. Qala musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin. Berkata Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia bagi engkau, ia iaitu Allah Ta'ala bagi engkau akan dua tangan dan dua kaki. Jadi semua manusia itu kebanyakannya ada dua tangan dan juga dua kaki kerana beberapa manfaat. Kerana beberapa manfaat. Jadi banyak manfaatnya. Jadi kerana itu kata musannif ni beberapa. Jadi beberapa ni maksudnya sebahagian manfaat. Banyak manfaat. Yang bangsa akhirat, yang pada bangsa akhir. Itu maksud yang pada bangsa akhir, iaitu kegunaan untuk mendapat pahala di akhirat esok. Dan juga yang di bangsa dunia, dunia, iaitu kegunaan ataupun faedah duniawi. Maka adapun dia nak sebutlah apakah faedah yang pertama sekali. Maka adapun segala manfaat akhirat, maka mengerjakan engkau dengan keempat-empatnya akan segala pekerjaan kebajikan. Jadi kata musannif bahawasanya maka ada pun segala manfaat akhirat, maka mengerjakan engkau dengan keempat-empat. Maksudnya apa? Dua tangan dan juga dua kaki akan segala pekerjaan kebajikan. Jadi maksudnya kedua-dua tangan dan juga kedua-dua kaki itu manfaat untuk akhirat ni adalah melakukan kebaikan. Tak kisahlah apa pun jenis kebaikan, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena gunakan, kita kena bermanfaatkannya. Jadi kehidupan kita ni Allah Ta'ala ciptakan untuk kita ibadat, maka seluruh daripada pergerakan kita itu jangan kita terbebaskan, jangan kita melepaskan daripada perkara ibadat. Allah Ta'ala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah tidaklah aku menciptakan jin dan juga manusia itu kecuali untuk mereka beribadah kepada aku. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk ibadat. Maka seharusnya orang mukmin itu seluruh tubuh badannya itu perlu beribadat kepada Allah. Jadi kita dah sebut sebelum ni, mata, telinga, lisan, kemaluan kita itu semua boleh dapat ibadah, tuan-tuan dan puan-puan. Di antaranya juga kedua tangan dan juga kedua kaki. Mesti kita perbanyakkan ibadat, tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita mendapat lebih pahala. Apa di antaranya? Seperti berjalan kepada masjid. Yang pertama sekali kata Syekh,
Iaitu seperti berjalan kepada masjid. Kaki kita digunakan untuk kita berjalan kepada masjid. Masjid ni adalah khairul buqa' fil ard, kata Nabi. Adalah tempat yang paling terbaik di muka bumi adalah masjid. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dan Rahman, hadis yang bertaraf hasan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya habbul bilad ilallahi masajiduha wa abghadul bilad ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah masjidnya. Dan tempat yang paling dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah adalah pasar-pasarnya. Pasar-pasarnya maksud apa ni? Uptown ke, apa ke, tempat yang Allah Ta'ala tak suka. Maksudnya tempat Allah Ta'ala tak suka ni sebab ada banyaknya orang-orang yang menipu, orang-orang yang lara, orang-orang yang tidak menutup aurat, ada orang-orang yang bermaksiat, ada orang berzina mata, ada orang berzina pada tangan dia, maksudnya memegang sesuatu yang haram, ada orang-orang itu mengkhianat orang-orang lain. Nampak tak? Di pasar tu ada orang pakai pelaris, macam-macam. Sebab itu Allah Ta'ala kata, Nabi SAW sebut bahawasanya Allah Ta'ala benci, tempat paling benci adalah pasar-pasar. Jadi masjid ni ada tempat yang paling dicintai oleh Allah. Sebab itu kata para ulama, kalau kita nak tengok sama ada kita ini orang yang dekat dengan Allah Ta'ala, tengoklah di mana kita selalu berada. Sebagaimana kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari mengatakan bahawasanya idza aradta an ta'rifa maqamuka 'inda Allahi aw qadruka 'inda Allahi falyanzur ila ma aqamaka fima aqamaka. Kata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam Hikam, dia kata kalau kamu nak tengok di manakah maqam kamu, darjat kamu, kelebihan kamu, kedudukan kamu di sisi Allah Ta'ala, maka lihatlah di manakah Allah Ta'ala letak kamu yang sentiasa kamu berada padanya. Kalau Allah Ta'ala selalu letak kita di shopping center, kalau letak kita di tempat-tempat yang lara, nampak tak? Kalau letak kita di satu tempat-tempat ahli dunia, tentera perempuan, maka itulah darjat kita. Tapi kalau Allah Ta'ala, kata Imam Ibn Athaillah, letak kita di tempat-tempat yang baik seperti masjid khususnya, maka kita ada darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka nak jadi orang yang baik ni, kena letak diri kita di manakah kita selalu berada. Kalau kita letak di tempat yang paling baik, maka kita boleh jadi orang-orang yang baik. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW mengatakan, majalis janis. Siapa yang duduk dengan seorang itu, dia akan berjenis dengan orang itu. Jadi kalau kita sering duduk di masjid, kita akan jadi di kalangan orang-orang ahli sujud. Sebab orang ahli masjid, orang-orang ahli sujud, orang-orang ahli rukuk, orang-orang ahlul i'tidal, orang-orang ahlul qiyam, orang-orang ahlul qiraatil Quran, orang-orang ahli membaca Al-Quran. Jadi kalau kita sentiasa duduk, barulah kita dapat digolongkan sebagai orang-orang yang baik. Nampak tak? Sebab itu Allah Ta'ala sebut tentang masjid ni, tuan-tuan dan puan, orang yang pergi masjidnya hanya orang-orang yang beriman sahaja. Artinya orang yang beriman sebenar-benarnya. Kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Hanya saja orang-orang yang mengimarahkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman. Jadi kata para ulama, nak melambangkan kita ni betul beriman pada Allah, sempurna keiman kita, tengok di manakah hati kita. Kalau hati kita tak ada di rumah Allah, di masjid Allah, di surau, daripada surau-surau ataupun di tempat-tempat yang mana tempatnya sujud, maka kita adalah orang-orang yang jauh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab tu kita kena letakkan hati kita ni untuk sentiasa pergi ke masjid. Sebab itu kata Syekh bahawasanya di antara manfaat akhirat kita ini, di antaranya adalah seperti berjalan kepada masjid. Jadi kerana itu bila kita pergi masjid, kita akan dapat pahala yang besar. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna a'zaman nasi ajran fi salatin ab'aduhum ilaihi mamshayan fa'ab'aduhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang paling besar sekali pahala ketika di dalam solatnya. Kata Nabi SAW, maksudnya orang yang paling besar sekali pahala dalam solat dia adalah orang yang berjalan pergi ke masjid, fa'aduhum, dan orang yang paling jauh berjalan. Sebab itu kita setiap kali kita langkah, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan dapat pahala. Orang yang jauh rumah dia, lagi banyak pahala dia. Nampak tak? Bayangkan kalau kita pergi satu majlis ilmu, kita pergi masjid, tuan-tuan dan puan-puan, dahlah kita pergi masjid, masjid tu jauh rumah kita, kemudian kita duduk pula dalam majlis ilmu, maka kita dapat pahala berlipat-lipat kali ganda. Jadi kerana itu orang yang paling jauh sekali rumah dia,
adalah orang yang paling banyak pahala. Nampak tak? Itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan, khususnya pada hari Jumaat, nampak tak? Lebih baik kita berjalan kaki, tuan-tuan dan puan. Kalau rumah kita dekat-dekat ni, ada buat masjid, di kawasan hampir rumah kita, berjalanlah kaki, jangan naik motor. Sebab apa? Dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ghassala yaumul jum'ah wa ightasala summa bakkara wa takara wa masya wa lam yarkub. Nampak tak? Wadana minal imam wastama'a wa lam yalghu kana khutwatin amala bisunnatin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajru shamuha wa qiyamuha, atau kama qala Rasulullah. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, barang siapa yang mana mereka itu mandi pada hari Jumaat, nampak tak? Kemudian dia bangun, dia berpagi-pagi, maksudnya dia bercepat-cepat, dan dia orang yang cepat pergi ke masjid, wastama'a, dan kemudian dia mendengar akan imam itu membaca khutbah ataupun khatib membaca khutbah, wadana minal imam, dan orang itu hampir pada imam, artinya pada saf yang pertama. Kata Nabi SAW, wastama'a, dan dia dengar, walam yalghu, dan tidak lalai. Dia dengar apa yang imam baca daripada Al-Fatihahnya, daripada surahnya, nampak tak? Walam yalghu, dan dia tidak pun lalai hatinya. Kata Nabi SAW, maka dia mendapat pahala pada setiap langkahannya itu seperti amalan setahun. Seperti amalan setahun berterusan melakukan berpuasa pada pagi harinya, dan juga seorang itu dapat pahala seperti berterusan setahun dalam qiyamul lail, artinya dalam bangun malam. Itu Nabi SAW sebut dalam hadis. Bayangkan, sekali saja kita buat. Sebab itu tuan-tuan dan puan, kita tengok orang-orang yang berjalan pada masjid ni, tuan-tuan dan puan, mereka tu urusan dia dimudahkan oleh Allah Ta'ala segala-galanya, sebab pahalanya sangat besar. Pahalanya sangat besar. Artinya orang yang pergi ke masjid, orang yang sentiasa pergi masjid. Sebab apa? Sebab masjid ni adalah tempat pertama yang Allah Ta'ala turunkan rahmat pada satu tempat tersebut. Dalam banyak-banyak rumah ni, kalau ada 100 rumah, tuan-tuan dan puan, tempat yang pertama diturun rahmat oleh Allah, kalau dalam negeri itu, masjid. Maka bila turun rahmat Allah Ta'ala di masjid, di satu tempat tersebut adalah masjid ataupun surau, tuan-tuan dan puan, maka orang yang pertama sekali sampai, orang yang sering kali pergi masjid ataupun surau, maka dia mendapat rahmat tersebut, tuan-tuan dan puan. Sebelum nak pergi ke rumah-rumah, pertama sekali Allah Ta'ala turun di masjid ataupun di surau. Jadi bila kita dapat rahmat yang pertama sekali, tuan-tuan dan puan, diturunkan, subhanallah, bermaknanya kita pergi waktu-waktu yang Allah Ta'ala berikan penuh barakah, khususnya pada solat isyak dan juga solat subuh. Nabi SAW sebutkan, man sallal isyak fi jama'atin faka'annama salla qamma layla nisfal laylah, atau kama kata Nabi SAW, siapa yang pergi solat berjemaah pada waktu isyak, maka seolah-olah dia telah bangun malam separuh daripada malamnya. Wa man sallal subhi wa man sallal subha fi jama'atin, barang siapa solat subuh pada berjemaah, kata Nabi SAW, faka'annahu sallal lail aw qama al-lail kullah, seolah-olah dia telah bangun malam ataupun solat waktu malam sepenuhnya. Maka orang yang hampiri masjid ni, tuan-tuan dan puan, pada waktu, dua waktu ni, tuan-tuan dan puan, subhanallah, orang ni lah yang paling banyak sekali rahmat dia dapat. Maka bila dia dapat rahmat, kita akan tengok kehidupan dia dipenuhi dengan kasih sayang Allah. Apa maksud rahmat? Kasih sayang Allah. Allah Ta'ala bila kasih, apa kata Nabi SAW dalam hadis sahih? Kata Nabi SAW, apabila seorang itu dicintai oleh Allah, idza ahabba Allahu fulana, apabila Allah Ta'ala itu cinta kepada seorang fulan, fanada Jibril, maka Allah Ta'ala akan memanggil malaikat Jibril, mengatakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril uhibbu fulan, wahai Jibril, cintalah, kasihlah kepada fulan ini, fa inni uhibbu, sebab aku cinta dan kasih kepada orang ini. Fa yuhibbu Jibril, maka kata Nabi SAW, fa yuhibbu Jibril, maka malaikat Jibril akan cinta orang ini. Apabila malaikat Jibril cinta orang ini, fanala Jibril ahlas sama, maka Jibril alaihissalam akan memanggil seluruh ahli langit, artinya seluruh para malaikat yang berada di langit. Ya ahlas sama uhibbul fulana, cintalah kamu kepada orang ini.
fa inni uhibbu, sebab aku cinta kepada orang ini. Nampak tak? Kemudian kata Nabi SAW, maka dicintai oleh Allah dan juga malaikat Jibril dan seluruh para malaikat di langit dicintai, tuan-tuan dan puan-puan. Dia dicintai oleh mereka ini, khususnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi SAW, summa yudha'u lahu qabulu fil ardh. Kemudian Allah Ta'ala memberikan qabul di muka bumi ini. Maksudnya apa? Penerimaan di dunia ini. Di dunia ini Allah Ta'ala bagi qabul segala benda yang dia nak. Kalau dia seorang pemimpin, Allah Ta'ala akan permudahkan urusannya untuk mentadbir. Kalau dia seorang orang atasan, Allah Ta'ala akan permudahkan sehingga orang-orang bawahan dapat barakah dia. Sebab apa? Allah cinta kepada dia. Kalau dia seorang suami, maka Allah Ta'ala akan bagikan kemudahan, segala-galanya kemudahan daripadanya. Sebab apa? Allah Ta'ala kasih. Maka dia datang masjid, dia datang daripada musalla ataupun surau, dia dapat rahmat. Maka bila rahmat, dapat kasih sayang Allah, dia balik rumah, semua orang dapat tempias rahmat kasih sayang Allah. Sebab itulah kita kena pergi masjid. Sebab itulah kita kena pergi surau, solat, tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Itu kelebihan orang-orang yang pergi masjid. Jadi kaki kita ni digunakan untuk pergi ke masjid, tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Jadi sebab itu kita kena banyakkan untuk pergi ke masjid. Dalam hadis Nabi SAW sebut juga, tuan-tuan dan puan-puan, ni kelebihan orang-orang yang pergi masjid. Man tawadda'a fi baitihi fa ahsana al-wudu'a. Kata Nabi SAW, siapa yang berwuduk di rumahnya, kemudian dia mempercantikkan wuduk, artinya mengikuti adab pada wuduk dan melakukan sunnah pada wuduk. Nampak tak? Summa ata masjidah, kemudian dia datang di masjid Allah Ta'ala, fahuwa zairun lillah, maka orang ini adalah orang fa'il, fahuwa zairullah, maka orang ini adalah orang yang menziarahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahaqqu, maka kata Nabi SAW, wa haqqu 'alal mazur, maka hak ke atas orang yang diziarahi, kata Nabi SAW, ayyukrima zairuhu, hendaklah dia memuliakan kepada orang yang berziarahi kepadanya. Maksudnya dalam hadis ni kata Nabi SAW, orang pergi masjid, tuan-tuan dan puan-puan, dalam keadaan dia berwuduk dari rumahnya, dia berbaikkan wuduknya, maka dia pergi ke masjid, sebenarnya dia menziarahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menziarahi Allah bukan makna Allah dalam masjid, tak, tetapi artinya seolah orang itu menziarahi, artinya pahala menziarahi oleh Allah, menziarahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, dahsyat, tuan-tuan. Maka kata Nabi SAW, maka hak seorang yang diziarahi mestilah memuliakan orang yang menziarahi. Pasti Allah memuliakan orang-orang yang menziarahinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak? Jadi itulah di antara kelebihan orang-orang yang pergi masjid. Jadi kerana itu, kalau lebih banyak kita berjalan ke masjid Allah, maka lebih banyak pahala. Dalam satu riwayat kata Nabi SAW, tidaklah seorang itu pergi ke masjid, langkah kakinya, tuan-tuan dan puan-puan, kecuali dituliskan kebaikan. Dan setiap langkahnya kaki lagi sekali, maka dihapuskan daripada kejahatan dosa-dosanya. Maka boleh tercabut dosa-dosa kita hanya pergi ke masjid sahaja. Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis, tuan-tuan dan puan-puan, 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah, yang mana pada hari kiamat nanti tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nampak tak? Di antaranya Nabi SAW sebut, Nabi SAW mengatakan, rajulun mu'allakun qalbuhu bil masajid. Kata Nabi SAW, iaitu lelaki-lelaki yang hatinya itu terpaut cinta kasih kepada masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nampak tak? Jadi kerana itu kita perbanyakkan kaki kita ni beribadah. Setiap langkahan kita ni pastikan banyak kita melangkah masjid lebih daripada tempat-tempat yang lain. Baik. Nampak tak? Khususnya pada solat subuh dan juga solat isyak, tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Itu yang dikatakan. Jalan kepada masjid dan kepada tempat belajar. Tempat belajar tak kisahlah. Maksudnya apa? Kita ada pondok, kita ada mahatafis kat sini. Kalau mahatafis tersebut ada ustaz dia buat kuliah duha, pergilah. Nampak tak? Kalau ada tuan guru pondok dia buka kuliah duha setiap hari Ahad, contohnya. Tuan guru Ustaz Zulkifli bin Ismail contohnya, di pondok Baitul Qura, pergilah. Contoh lagi, ada lagi ustaz-ustaz yang buka dekat sini contohnya. Nampak tak? Maka kita pergilah kepada kuliah-kuliah. Tak kisah siapa pun, yang penting pergi majlis ilmu. Maka kita banyakkan langkahan kita ni pergi ke tempat majlis ilmu. Kerana tempat majlis ilmu ni tempat para malaikat menunggu-nunggu. Di antara tempat malaikat yang Allah Ta'ala, tuan-tuan dan puan-puan, khususkan untuk ada malaikat yang daripada langit datang kepada bumi
dan dia duduk pada tempat tersebut sehinggalah habis majlis ilmu tersebut. Dalam satu Sahihul Bukhari, dalam hadis Sahihul Bukhari, Nabi SAW mengatakan inna lillahi malaikatan sayahina fil ardh. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu mempunyai para malaikat yang khusus datang daripada langit, yang menziarahi, yang menilik-nilik di muka bumi ini. Maka malaikat ini akan mencari di manakah halaqah zikir, tempat-tempat majlis ilmu. Maka dia duduk dalam satu majlis ilmu tersebut, di kalangan mereka yang bertahmid kepada Allah, bertahlil kepada Allah, artinya membaca la ilaha illallah, bertasbih kepada Allah, membaca subhanallah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan meminta daripada syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis panjang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bila habis majlis ilmu tersebut, maka malaikat ini akan kembali naik ke langit. Maka Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada para malaikat, aina antum? Di manakah kalian? Min aina jitum? Allah Ta'ala bertanya, daripada manakah kalian datang? Wa huwa a'lamu. Bahkan Allah lebih mengetahui, tapi Allah bertanya kepada para malaikat. Allah bertanya, kata para ulama hadis, menandakan Allah Ta'ala nak kita tanbih. Allah sampai bertanya disebabkan pentingnya, dahsyatnya yang dilakukan oleh ahli bumi ini. Sebab itu Allah bertanya. Allah mengetahui, kalau malaikat tak beritahu pun Allah Ta'ala mengetahui, tapi Allah nak beritahu. Allah nak bertanya. Contoh, kalau kita datang, ada orang nak dengar tuan-tuan perempuan daripada apa percakapan kita, tetapi kita dah tahu, tapi kita saja tanya supaya orang lain semua tanbih. Apakah persoalan, apakah perkara tersebut? Nampak tak? Jadi ini uslub Allah Subhanahu wa taala. Cara Allah Taala tuan-tuan perempuan. Kalau Allah tanya, min aina jitum, daripada manakah kalian datang? Maka para malaikat mengatakan, kami tadi di bumi pergi kepada hamba-Mu yang dalam keadaan bertasbih kepadamu, bertahlil kepadamu, beristighfar kepadamu. Nampak tak? Bertahmid kepadamu, membaca alhamdulillah kepadamu, minta kepadamu dan meminta perlindungan daripadamu. Maka setelah itu Allah Ta'ala mengatakan kepada malaikat, apakah mereka minta? Lalu para malaikat mengatakan bahawasanya mereka minta akan syurga. Kata Allah Ta'ala, mereka pernah lihat tak syurga? Pernah melihat tak syurgaku? Kata para malaikat, tak pernah wahai Allah. Kata Allah Ta'ala, bagaimana kalau mereka melihat? Kata para malaikat, kalau mereka melihat wahai Allah, pasti mereka lebih dahsyat permintaan mereka untuk masuk dalam syurga. Maka soalan kedua, Allah Ta'ala tanya, apa pula yang mereka minta perlindungan daripadaku? Maka para malaikat mengatakan mereka minta perlindungan daripada api neraka-Mu ya wahai Allah. Allah berkata lagi, apakah mereka pernah lihat api neraka? Api neraka-Ku? Kata para malaikat, tak pernah wahai Allah. Bagaimana kalau mereka melihat? Kata Allah. Kata para malaikat, kalau mereka melihat, pasti mereka akan bertambah minta perlindungan daripada-Mu. Pastilah mereka akan banyak lagi amal ibadah, takut dengan api neraka-Mu. Kata Allah Ta'ala kepada para malaikat, ya malaikati ushidukum. Wahai para malaikat semua yang ada di langit, saksikanlah, saksikan. Ini Allah Ta'ala panggil secara besar-besaran tuan-tuan perempuan, meeting secara besar-besaran. Saksikanlah, kata Allah Ta'ala, inni ghafartu lahum, aku telah hapuskan dosa-dosa mereka. Nampak tak? Maka ada dalam riwayat, datang seorang malaikat, datang satu malaikat berkata kepada Allah, wahai Allah, sesungguhnya ada di kalangan hamba-Mu tadi, dia datang majlis ilmu tadi. Dia datang majlis ilmu tadi, tapi dia itu hanya lalu saja. Ada riwayat, dia datang tapi dia bukan niat nak pergi majlis ilmu. Dia hanya duduk, bukan niat untuk majlis ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala, inni ghafartu lahum, aku juga ampunkan dosa-dosa mereka. Maka Allah Ta'ala mengatakan, wahai malaikat, innahum qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Wahai malaikat, sebab apa aku ampunkan mereka? Sebab mereka duduk bersama orang-orang yang mereka itu tidak akan disisirkan. Innahum qaumun la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum-kaum yang tidak akan mensisirkan oleh aku apabila mereka duduk dengan orang-orang majlis ilmu. Nampak tak? Sebab itu tuan-tuan dan puan, kita ni jangan sesekali tinggal majlis ilmu. Ada majlis ilmu kita pergi saja. Sebab bila kita pergi majlis ilmu tuan-tuan dan puan, walaupun kita ni tidak faham, maka kata para ulama tuan-tuan dan puan, kita tetap dapat kelebihan yang pelbagai daripada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan dan puan. Di antaranya disebut di dalam kitab Al-Imam
disebut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, tuan-tuan dan puan, daripada satu kalam Al-Imam Abu Lais As-Samarkandi. Beliau pernah berkata bahwasanya orang-orang yang menuntut ilmu, pergi majlis ilmu walaupun tak faham. Tak fahamlah apa ustaz ni syarah, nampak tak? Contohnya ada ustaz buka kitab hikam, tak faham apa dia faham. Berbahas ataupun dia bahas kitab fiqh yang berkenaan haid. Takkan pecah kepala tuan-tuan dan puan. Kira tuan-tuan dan puan, nampak tak? Kalau nak kira haid tu ada yang bab yang susah sikit. Nampak tak? Kalau istihadah tu ada yang bab daripada terbagi kepada 7 bab. Nampak tak? Ada yang mumayyizah, ada mubtada' mumayyizah, macam-macam. Pening kepala kita kira. Nampak tak? Ataupun kitab faraid, contoh kan. Nampak ada tuan guru buka kitab faraid, Allah, pening kepala nak kira. Dalam matematik selalu, ustaz ni buka kitab faraid, pening kepala saya. Nampak tak? Kata Imam Abu Lais As-Samarkandi, kalau kita pergi majlis ilmu walaupun kita tak faham, kita akan dapat 7 kelebihan. Disebut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Yang pertama, kita akan dapat pahala menuntut ilmu. Pahala menuntut ilmu ni tuan-tuan dan puan apa? Apa yang Allah Ta'ala bagikan kepada orang-orang yang menuntut ilmu ni? Pahala dia seperti orang jalan fi sabilillah. Orang pergi berjihad. Kata Nabi SAW dalam hadis, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi faka'annahu fahuwa fi sabilillah hatta yarji'ah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mana mereka itu pergi menuntut, keluar daripada rumahnya, pergi menuntut ilmu, berjalan kaki, pergi menuntut ilmu, tuan-tuan dan puan, fahuwa fi sabilillah, maka orang tersebut pada di jalan Allah Ta'ala, seolah-olah dia pergi berjihad. Sekarang ni tak ada lagi ulama-ulama kata berijtihad, jom berjihad tuan-tuan dan puan. Tak ada lagi ulama. Kita kena tunggu, nanti kita akan sebut berjihad. Syekh Abdul Qadir Madili akan sebut berjihad. Berjalan kaki itu untuk berjihad. Kenapa tak? Tak ada ulama yang suruh kita pergi berjihad. Kan apa patut kita nak dapat pahala jihad? Pergi nak belajar menuntut ilmu. Itu kata Nabi SAW, mendapat pahala seperti fi sabilillah. Sehinggalah dia pulang ke rumah. Allahu Akbar. Contohlah, kalau budak-budak pondok ni agak-agak macam mana? Macam mana pahala? Dia duduk 10 tahun dekat pondok. Allah, 10 tahun jihad fi sabilillah. Hatta yarji'a, kata Nabi SAW, sehingga dia pulang ke rumah. Barulah berhenti sekejap pahala dia fi sabilillah. Nampak tak? Bagaimana kalau orang yang mengaji ulama dulu 30 tahun? Imam Ibn Barak, talabtul ilma salasina sanatan. Aku menuntut ilmu 30 tahun, dia kata. Allah. 30 tahun mengaji, tuan-tuan dan puan. Asyrina sanatan fil adab. 20 tahun aku mengaji ilmu adab, dia kata. Ilmu akhlak, ilmu tasawuf, dia kata. Wa 10 sinina fil ilmi. Dan 10 tahun aku menuntut ilmu pada ilmu-ilmu ahkam. Ilmu syariah. Maksudnya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadis ke, Al-Quran ke apa ke. Itu ulama dulu mengaji macam mana. Nampak tak? Sebab tu kalau kita tengok ulama-ulama dulu, tuan-tuan dan puan, saya pernah tengok dobek saya, nampak? Dia katakan, tuan-tuan dan puan, Imam Hatim ni, tuan-tuan dan puan, beliau ini pernah berjalan menuntut ilmu itu selama 1000 farsakh. 1000 farsakh ni, maksudnya farsakh dalam bahasa Arab lah. 1000 farsakh, satu farsakh bersamaan dengan 5.8 km. 5.8 km satu farsakh. Dan beliau ni pernah menuntut ilmu, tuan-tuan dan puan, berjalan kaki saja, bukan naik unta, bukan ada kenderaan. Dia pergi berjalan kaki, tuan-tuan dan puan, sebanyak 1000 farsakh. 5.8 km bermakna dia telah berjalan kaki menuntut ilmu 5,800 km. Hari ni kita nak pergi masjid rumah kita, tuan-tuan dan puan, pun rasa berat. Ulama dulu 5,800 km dia jalan menuntut ilmu. Sebab apa? Sebab dia tahu hakikat ilmu itu. Al-Imam Al-Bukhari itu merantau, tuan-tuan dan puan, dan merantau, tuan-tuan dan puan, belasan tahun, sehingga gurunya mencacahi 1,080 orang. Hari ni guru kita boleh kira tak? Boleh kira pakai jari. Ustaz tu, ustaz ni, ustaz ni, ustaz ni. Imam Bukhari 1,080 orang. Nampak tak? Dan beliau ni start mengaji, kata beliau, aku start mengaji ketika aku umur 5 tahun. Dan umur 7 tahun, aku telah menghafal belasan ribu hadis. Allah. Menangis. Nangis kita, nampak. Sehingga sahabat dia sendiri, Imam Hatim. Imam Hatim Al-Warra'. Itu sahabat Al-Imam Bukhari.
Beliau pernah berkata, kami pernah berjalan menuntut ilmu, tuan-tuan dan perempuan, dan ketika itu Imam Bukhari baru umurnya 9 tahun, 10 tahun, dan beliau telah menghafal lebih kurang 15,000 hadis. 15,000 hadis Imam Bukhari. Dan kata beliau, dan tidaklah Imam Bukhari itu bawa dobit hadis tersebut kecuali semuanya dalam kepalanya. Semuanya dalam kepalanya. Itu Imam Bukhari. Beliau ni merantau tuan-tuan puluhan sehingga 33 negara. Imam Bukhari pernah merantau 33 negara. Bayangkan untuk mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau ni tuan-tuan orang yang pernah seorang ulama mimpi. Di antaranya guru sahabat Alimah Hatib Al-Warraq pernah bermimpi. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di hadapannya. Kemudian Alimah Bukhari mengikuti jejak langkah, dan setiap langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dipijak sama dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari pijak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama mentafsirkan mimpi tersebut. Ini ulama-ulama tuan-tuan, mimpi Rasulullah bukan mimpi yang boleh ditipu. Nampak tak? Apatah lagi ulama-ulama di kalangan ulama salaf tu sebaik-baik kurun yang kalau mimpi Rasulullah pasti betul. Kata Nabi SAW, man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan fa inna syaitan la yatamithlu bi. Kata Nabi SAW, siapa yang pernah mimpi aku, maka dia benar-benar mimpi aku. Siapa yang lihat aku dalam mimpi, maka dia benar-benar melihat aku, kata Nabi. Sebab syaitan tak mampu untuk menyerupai aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Nabi SAW ni sahibu syariah. Al-Imam Suyuti kata, sebab Nabi SAW ni sahibu syariah. Dia memegang syariat ini. Dia membawa syariat ini. Dah tu kalau syaitan boleh menyerupai Nabi SAW dalam mimpi, habis rosak, punah. Tok Wali pun habis semua jadi murtad. Nampak tak? Nak katakan tak boleh jadi dalam mimpi. Jadi mimpinya benar. Maka ulama hadis, ulama-ulama mengatakan maksud yang dilangkah itu bersama dengan langkahan Rasulullah SAW itu bermaknanya beliau ini benar-benar akan mengikuti jejak Rasulullah, zahir dan juga batin. Itu Imam Bukhari. Hanya ulama-ulama dulu pergi mengaji. Nampak tak bagaimana? Sebab itu kita ni tak kenal hakikat ilmu itu. Kalau kita dengar, kita kenal hakikat ilmu, tuan-tuan dan puan, kita ni jadi lazat orang yang mengaji. Sehingga dikatakan oleh guru saya, Baba Amirul, tuan-tuan dan puan, dia mengaji di sana 10 tahun di Fatani. Dia kata, pernah kami mengajar dengan bapa-bapa di Fatani. Sehingga kami tak rasa satu hari tersebut. Makan dan minum kami itu kadang-kadang tak fikir. Satu hari kami mengaji. Saya tanya, bapa macam mana tidur bapa? Dia kata, tak rasa tak tidur. Rasa nak mengaji. Sebab tu masa saya mengaji dengan dia, tuan-tuan, masa mengaji kita Aqidatul Awam dengan dia, saya duduk 5 jam. 5 jam rupanya mengaji dengan dia. Allah Akbar. Seronoknya syarahan dia, tuan-tuan dan puan, dia ikut tuan-tuan guru sana. Maka tuan-tuan dan puan mengaji dengan dia, satu kitab ni, tuan-tuan dan puan, dobit tu, Allah, 1000 dobit. Satu lafaz tuan-tuan dan puan boleh kumpul ratusan patah perkataan, lebih daripada itu. Satu lafaz. Contohnya abda'u bi bismillah. Kitab Aqidatul Awam tu. Maka bismillah saja syarahnya satu page. Ini dia mengaji di Fatah, mengaji di Fatah ni. Tuan-tuan guru begitu. Nampak tak? Jadi sebab tu bila kita mengaji ni, kita akan dapat pahala yang banyak. Sebagaimana kata Imam Abu Lays Samarkandi. Jadi kalau tak faham tak ada mengapa. Kita akan dapat pahala seperti belajar, pahala menuntut ilmu. Itu yang disebutkan. Kemudian diampunkan dosa pula. Orang-orang yang mengaji ni, tuan-tuan dan puan, diampunkan dosa. Tadi kita sebutkan hadis yang sahih, diampunkan dosa mereka. Kemudian disebut oleh Abu Lays Samarkandi, turun rahmat Allah Ta'ala kepadanya. Ketika dia keluar daripada rumahnya, mendapat rahmat hasil berkat daripada orang-orang yang berada dalam halqah. Sebab kita tak tahu, tuan-tuan dan puan, dalam hadis Nabi SAW mengatakan tidaklah satu majlis itu dipenuhi sehingga 40 orang kecuali di dalamnya itu ada orang soleh yang mustajab doanya. Jadi kita tak tahu. Contohlah hari ni ada 40 orang, kita tak tahu salah seorang ni adanya wali Allah, adanya orang soleh yang doa dia mustajab. Jadi kalau kita ada hajat, kita doa Allah, semua hajat kita dikabulkan. Nampak tak? Sebab tu ada orang yang pergi majlis ilmu, tuan-tuan dan puan, sebab niatul istisyfa, niat nak menyembuhkan penyakit. Al-Habib Muhammad Al-Haddad, guru kepada Habib Umar, itu pernah satu ketika dia pergi majlis ilmu, dia demam panas. Demam panas, tuan-tuan dan puan, lalu dia pun pergi mengajar. Maka orang tengok dia ni, Habib, baliklah Habib, balik. Tak apa, kami boleh tunggu hari lain. Tak payah datang masjid, tak payah pergi mengajar. Kata Habib,
Aku datang ni niat istighfar. Aku ni datang ni sebab nak niat untuk syifa. Sebab dia kabul hajat. Kalau kita datang, boleh sembuh penyakit. Sebab tak? Pernah satu ketika, tuan guru saya, arwah Ustaz Qasim, tuan puan ada pondok. Masa kami mengaji dulu, di pondok Muar, tuan-tuan dan puan, di pondok Al-Mahdi. Ketika itu, subhanallah, datang seorang lelaki lumpuh. Minta nak berubat. Bacakanlah air, tuan-tuan dan puan. Kata, arwah Allah yarham, tuan guru, dia kata, datang kuliah saya, setiap minggu, hari Ahad pagi. InsyaAllah nanti Allah Ta'ala bagi kesembuhan. Maka dia istiqamah. Setiap minggu, 3 bulan. Dia ni, doktor dah diagnose dia ni memang dah, dia ni saraf dia rosak habis. Total memang dia lumpuh seumur hidup. Maka ditolak kursi roda rumah, dibawa oleh isteri dia. Tetapi subhanallah, barakah. Setelah 3 bulan yang doktor tu kata, kita jangan salahkan doktor. Sebab doktor ni dia tengok dengan ilmunya. Nampak tak? Semua orang kadang-kadang dia salahkan doktor, kata syirik lah. Nampak tak? Dah tu dia belajar. Ramalan dia, maknanya dia tahu. Dia jumpa orang macam ni sikit-sikit macam ni. Kita jangan salahkan. Kita mengaji ilmu ni bukan nak cari salah orang. Nampak tak? Semua orang boleh belajar ilmu tasawuf sikit, oh syirik lah. Habis semua orang ada syirik kan? Nanti tuan-tuan. Itu tabik. Jadi sembuh. Setelah 3 bulan boleh berjalan. Sekarang masih lagi dia hadir juga kelas kuliah duha tersebut yang digantikan oleh menantunya Ustaz Said Abdullah. Nampak tak? Itu subhanallah. Jadi pergi mengaji tuan-tuan dan puan, menuntut ilmu ni kita dapat barakah. Jadi hajat kita juga dikabulkan. Itu dikatakan Imam Abdul Sekondi. Dan begitu juga dituliskan baginya pahala ketaatan selagi mana dia dengar ilmu. Dapat tak? Kata Allah Subhanahu wa taala, apa tu? Alladzina yad'una alladzina yastami'una al-qawl wa yattabi'una ahsana. Mereka-mereka yang mendengar akan kata dan juga mengikuti akan kata yang baik itu. Jadi ketaatan itu. Jadi orang yang menuntut ilmu dapat pahala ketaatan. Begitu juga yang dikatakan. Kemudian juga kata Imam Abdul Sekondi, jika dia tidak dapat faham ilmu itu, maka dia akan rasa sedih. Jadi orang kalau kadang-kadang mengaji, dia rasa sedih. Oh sedih, sebab apa? Sebab saya tak faham, rasa sedih. Maka kata Imam Abdul Sekondi, kalau orang itu rasa sedih, maka orang tersebut dia sedih dalam perjalanan menuju kepada Allah, dia akan masuk ke dalam hadrat Allah. Sebab Allah Ta'ala pernah menyebutkan dalam satu hadis qudsi, Allah Ta'ala mengatakan, Ana inda muqasaratil qulubuhum li ajlih. Aku akan bersama dengan orang-orang yang hatinya sedih kerana aku. Jadi kita ni nak kenal Allah, tapi kita ngaji tak faham. Kita dah berumur, tapi Allah bersama dengan orang tersebut. Jadi orang ni akan masuk dalam hadrat Allah. Orang yang dekat dengan Allah, dekat hampir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, yang ketujuh, kata Imam Abdul Samarkandi, Allah berikan bantuan, dipermudahkan segala urusan hidupnya. Maka Allah Ta'ala bagi mudah segala urusannya. Segala apa dia buat, rezekinya akan mudah. Nampak tak? Dan juga segala urusan dia nak buat duniawi, tuan-tuan puan, akan dipermudahkan. Sebab apa? Kata Nabi SAW, Man salaka tarikan yaltamisu fihi ilman, salahallahu lahu tarikan ilal jannah. Siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah Ta'ala akan permudahkan urusannya untuk menuju ke syurga Allah Ta'ala. Kalaulah menuju syurga pun dipermudahkan, apatah lagi urusan di dunia ini. Sebab itu tidak akan fakir orang-orang yang ada ilmu. Itu tuan guru saya sebut. Tak akan fakir kamu ada ilmu. Tak akan. Pergilah cari mana-mana orang yang mengaji pondok, tuan-tuan dan puan, tak pernah makan batu. Saya dengar dulu tuan-tuan dan puan, orang kata kalau kamu mengaji pondok ini, di kalangan saudara mara juga ada yang katakan macam tu. Nanti kamu duduk di surau, alhamdulillah, doa dia cakap, betul saya duduk di surau. Saya baik saya tak duduk di disco. Saya baik saya tak duduk dekat Jongkok Walk sana tu. Nampak tak? Betul doa dia, saya duduk di surau, tuan-tuan dan perempuan. Tuan-tuan dan perempuan tanya isteri saya kat belakang tu, makan apa? Saya makan, bagi dia makan batu tak? Alhamdulillah, tak pernah makan batu. Semua Allah Ta'ala bagi mudah. Allah Ta'ala bagi mudah. Allah tunjukkan satu persatu. Nampak tak? Allah Ta'ala bagi mudah A to Z. Itulah kelebihan orang yang mengaji ilmu. Jadi itulah dikatakan kaki kita ni digunakan untuk pergi ke majlis ilmu. Wallahu ta'ala a'lamu. Jadi insya-Allah taala mudah-mudahan kita jadi ahli ilmu yang hakiki. Kita jadi ahli ilmu yang bersungguh-sungguh. Kita gunakan kaki dan tangan kita ini untuk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat pahala yang besar di sisi Allah Taala sehingga kita masuk syurga bersama dengan para anbiya
dan khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.